Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengulangi bacaan ayat yang keempat suratul Qadar. Kemudian kita akan sama-sama memperincikan beberapa lagi keterangan bagi ayat yang keempat, yang mana kita akan memperincikan tentang maksud min kulli amr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Okay, terjemahan ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya secara berkumpulan para malaikat, dan termasuklah malaikat Jibril pada malam itu, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Kita telah selesai membincangkan apakah maksud ar-ruh pada hari yang sebelumnya. Kita juga telah selesai membincangkan berapa ramai jumlah para malaikat. Pada hakikatnya kita tidak tahu, tetapi jumlah para malaikat adalah terlalu banyak. Okay, apa maksud min kulli amr? Dalam tafsir Al-Imam Qurtubi mengatakan, min kulli amr itu maksudnya adalah mereka ini turun, antaranya adalah membawa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk 1 tahun ke hadapan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa ketetapan Allah itu? Sebenarnya dia dikaitkan dengan takdir. Jadi malam Al-Qadar ini adalah malam membawa misi takdir para hamba daripada malam Al-Qadar itu sampailah malam Al-Qadar tahun yang berikutnya. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Jalalain, para ulama menyebutkan juga, kata Imam Suyuti, min kulli amr itu yakni segala urusan yang telah diputuskan oleh Allah pada tahun itu sampai tahun yang berikutnya. Kita rujuk satu lagi kitab tafsir. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga telah membuat tafsiran. Beliau kata, min kulli amr itu maksudnya para malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara, dan perkara itu yang telah ditakdirkan oleh Allah pada malam tersebut. Maknanya malam Al-Qadar itu ada dikaitkan dengan takdir. Okey, kita akan kupas dengan lebih lanjut sekejap lagi. Okey, sekarang kita lihat tentang ciri-ciri malam Al-Qadar bagi ciri yang ketiga. Ini bermakna kita telah sebut ciri Al-Qadar yang pertama dan ciri Al-Qadar yang kedua. Jadi apabila kita nak bincang apa tu malam Al-Qadar, kita boleh katakan malam Al-Qadar adalah malam yang sempit. Malam yang sempit dengan apa? Okey, cara dia, kita kena ambil ayat dalam surah lain dalam Quran yang ada menyebut perkataan qadar.
Rupa-rupanya dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7 Allah ada menggunakan perkataan qadar, iaitu dekat ayat waman qudira alaihi rizquh. Okey, surah At-Talaq ayat 7 ni, perkataan qudir kat situ adalah merujuk kepada sesiapa yang Allah sempitkan rezeki dia. Ayat ni sebenarnya tentang orang lelaki, kalau dia sudah berpisah dengan isteri dia, maka dia kena memberi nafkah kepada isterinya yang berkaitan dengannya. Maka Allah Ta'ala kata, kalau nak bagi nafkah tu, maka ikutlah kemampuannya, min sa'atih. Lepas tu Tuhan kata waman qudir, dan sesiapa yang disempitkan ke atasnya rezekinya. Ini bermakna perkataan qadar juga digunakan oleh Allah dalam Quran membincangkan tentang sempit. Jadi ayat 7 ni kita gunakan untuk memperincikan malam Al-Qadar itu adalah malam Al-Qadar itu juga adalah malam yang sempit. Sempit dengan apa? Kita dah sebut tentang malaikat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, dikatakan malam Al-Qadar adalah malam yang sempit. Justifikasi pertama, kerana kita tak tahu malam Al-Qadar itu dia berlaku bila, menyebabkan otak kita jadi sempit. Bila dia berlaku ni? Bila dia berlaku? Dia tak tahu. Justifikasi kedua, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, malam itu dikatakan sempit kerana bumi menjadi sempit akibat dipenuhi oleh para malaikat yang turun ke bumi. Jadi malam Al-Qadar ni malam yang sesak, jam dengan para malaikat. Tu yang kita bincang pada hari yang sebelumnya, berapa jumlah para malaikat kalau dia turun penuh bumi ni. Taman Tun Dr. Ismail ni sesak. Bukan sesak macam bazar Ramadan tu. Penuh. Kita dah belajar pada hari sebelumnya, lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Cuma Allah tidak buka hijab mata kita untuk melihat malaikat tu. Kalau Allah bukalah hijab mata kita ni, boleh tengok malaikat tu, sudah pasti orang akan jadi baiklah. Tapi ini satu kelebihan dia. Maknanya malam tu turun malaikat, penuh bumi ni. Mereka nak buat apa? Antaranya kita sebut tadi tu, membawa apa? Ketetapan Allah, takdir. Sekejap lagi kita akan kupas sedikit sebanyak. Lepas tu malaikat tadi bila dia naik, selagi dia malam itu masih ada, dia akan berada di bumi. Dia buat apa? Apa lagi dia akan buat? Dia tegur tak kita? Tu saya akan sambung pada ayat nombor 5 nanti. Tapi itulah malam Al-Qadar. Sesak dengan para malaikat. Kalau Jibril pun turun 600 sayap, penuh bumi ini. Tapi kita waktu tu bersesak-sesak di mana, Pak? Kat mana kita bersesak? Okey, ciri yang keempat, sebelum kita masuk kepada ayat yang kelima, malam Al-Qadar ini juga adalah malam takdir. Tadi kita sebut dah, tapi kita nak kukuhkan lagi penerangan tentang malam takdir. Okay. Kita ambil ayat lain dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 3 dengan ayat nombor 4, muka surah 496. Ayat ni, ayat ketiga kita dah baca sebelum ni. Tapi jangan baca ayat 3 je, kena ambil ayat yang keempat surah Ad-Dukhan. Kerana ayat yang keempat tu, ia memperincikan ayat 3 surah Ad-Dukhan. Ayat 3 surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkat. Ni kita telah ulas. Okey. Pada ayat itu Allah kata inna kunna munzirin. Kami sentiasa memberikan peringatan kepada manusia. Okey, malam yang berkat itu berlaku apa? Ayat nombor 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah kata pada malam yang berkat itu yufraku, dijelaskan, kullu amrin, tiap-tiap perkara yang sifat perkara itu hakim, mengandungi hikmah. Sama tak kullu amr dengan ayat tadi itu min kulli amr? Ayat keempat surah Al-Qadar, min kulli amr, sama macam ayat yang keempat surah Al-Dukhan, kullu amr, tapi amrin dekat situ sifatnya hakim. Okey, apa makna sebenarnya tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah? Okey, tiap-tiap perkara mengandungi hikmah tu sebenarnya ia adalah takdir kita. Takdir kita ni kita dah tahu, kita dah belajar, sudah berada di lauh mahfuz. Betul? Kita meyakini. Bukan betul dah, memang betul dah. Okey. Takdir kita itu macam mana para malaikat akan jalankan, maka Allah akan memperincikan dalam tempoh 1 tahun. Malam Al-Qadar tahun ini merupakan penamat takdir kita yang Allah telah jelaskan kepada para malaikat yang malam Al-Qadar tahun lepas. Tahun lepas punya malam Al-Qadar, dia akan tamat dia punya maklumat detail dia tu pada malam Al-Qadar tahun ini. Allah akan bagi malam Al-Qadar tahun ini buku yang baru kepada para malaikat untuk dia jalankan takdir tu. Okey, boleh faham tak maksud dia? Allah akan bagi setahun demi setahun. Jadi takdir itu Allah kata yufraqu. Maksud yufraqu ni adalah yufsalu wa yubayyanu, diperincikan dan diterangkan. Para malaikat mereka tak tahu apa yang berlaku ke depan. Jadi mereka menunggu daripada Allah apa tugas mereka nak buat. Maka malam Al-Qadar merupakan malam Allah akan memperincikan, akan diterangkan kepada malaikat apa takdir hamba ini, apa takdir hamba ini. Takdir yang malaikat dapat tu untuk dia jalankan itu, itulah yang dipanggil kullu amrin hakim. Apa maksud hakim? Hakim pertama mengandungi hikmah. Sebab tu siapa yang belajar tentang takdir, dia faham tentang takdir itu mengandungi hikmah, maka dia akan jatuh cinta kepada takdir dia sebenarnya. Sebab itu ada slogan berdamai dengan takdir, ada slogan kata kita cinta kepada takdir kita. Apa maksud hakim? Hakim juga membawa maksud muhkam, iaitu tak boleh diubah dan tak boleh diganti. Okey, untuk mengukuhkan maklumat tentang takdir itu, kita akan rujuk beberapa kitab tafsir. Okey, pertama kita rujuk apa yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengulas ayat-ayat keempat, beliau mengatakan dia iaitu Allah memperincikan dari lauh mahfuz menjadi beberapa buku mengenai pelbagai urusan selama 1 tahun. 1 tahun tu bukan dikira Januari, Disember. 1 tahun tu maknanya malam Al-Qadar tahun 1445 kan? Sampailah malam Al-Qadar 1446 Hijrah. Itu 1 tahun dalam bab takdir.
Malaikat akan jalankan apa yang terjadi pada tahun itu. Seperti dia mati tak di antara Malam Al-Qadar tahun ini sampai tahun depan. Kalau tak mati, tak matilah dia. Allah akan perincikan apa rezeki dia untuk tempoh 1 tahun tu, dan apa akan terjadi kepada dia pada akhir tahun itu. Semua Allah akan perincikan. Okay, saya kemukakan satu lagi ulasan dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Al-Imam Syanqiti mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala pada setiap malam Al-Qadar setiap tahun, dia akan menjelaskan kepada para malaikat dan menuliskan untuk mereka secara terperinci dan jelas tentang semua perkara yang terjadi pada tahun itu sampailah tahun Malam Al-Qadar yang berikutnya. Pada Malam Al-Qadar itu dijelaskan tentang ajalnya, rezekinya, kemiskinannya, kekayaannya, kesuburan, kesihatan, kesakitan, peperangan, gempa dan semua yang terjadi seperti mana yang telah Allah tetapkan. Saya ambil satu lagi kitab tafsir untuk kukuhkan maklumat ini. Saya rujuk dalam tafsir Al-Munir. Dr. Wabah Az-Zuhaili menjelaskan dinamakan malam Al-Qadar sebab perkataan qadar tu apa? Kan qada qadar. Okay, kita belajar takdir, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itulah nama surah Al-Qadar. Dinamakan malam Al-Qadar kerana di dalam malam itu Allah mentakdirkan kehendaknya untuk 1 tahun yang ke depan. Mentakdirkan tu bukan bermaksud dia belum baru buat, tak, tetapi diperincikan kepada para malaikat. Saya rujuk satu lagi kitab tafsir dalam karangan Al-Imam As-Sa'di. Dia kata disebutkan malam Al-Qadar kerana mulianya malam itu, utamanya malam itu di sisi Allah, kerana malam itu Allah menentukan ajal, rezeki, ketentuan takdir selama tempoh 1 tahun. Okey, setakat ni jelas tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi setakat sampai ayat nombor 5 ni, ayat nombor 4. Saya pergi ayat nombor 6, tu tanda berpuasa. Sampai ayat nombor 5 ni kita telah mendapat 4 ciri malam Al-Qadar. Saya ulang kembali. 4 tu apa? Malam Al-Qadar yang pertama adalah malam yang mulia, malam yang agung. Kita telah beri justifikasi dia. Yang kedua, malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Ada banyak kebaikan yang Allah nak bagi. Bila malam tu, insya-Allah nanti kita akan kupas. Malam Al-Qadar adalah malam yang sempit, sesak dengan para malaikat. Dan malam Al-Qadar adalah malam perincian takdir kita untuk tempoh 1 tahun. Moga-moga takdir yang 1 tahun tu, moga-moga Allah memberikan kita untuk hidup lagi, untuk meneruskan amal-amal soleh kita. Moga-moga minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita ruang yang banyak untuk kita melakukan amal-amal kebaikan. InsyaAllah hari Jumaat pagi kita akan kupas ayat yang ke-5 dan kita akan mula membincangkan bila malam Al-Qadar itu, dan saya akan kemukakan beberapa penerangan oleh para ulama berdasarkan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu